Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita sama-sama solat maghrib berjamaah yang fadilatnya 27 kali ganda, lebih daripada kalau dia sembahyang seorang. Kerana ini menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu salati fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda afdalnya. Orang lain dapat 1, dia dapat 27. Kalau 3 rakaat tadi kali 27 kali 3 berapa? 51. Ya, 27 kali 3 mana pula 51? 27 kali 3 kali 7 21, tangan 2, 3 kali 2 6, tambah 2 8, 81. Ya, fadilatnya bagi orang sembahyang seorang diri itu dapat 3 rakaat. Lagipun kalau saja tak siol nak sembahyang berjemaah, walaupun dia ada kemampuan, walaupun dia boleh pergi masjid, walaupun dia ada keupayaan, kenderaan ada, cuaca elok, jalanan aman, tapi saja tak siok, dengar azan saja tak siok, sembahyang seorang-seorang di rumah, orang itu dikira sebagai orang yang sesat, sembahyang yang sesat, kata Nabi. Kerana ada hadis sahih tau. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum
kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sahih ke? Baca kitab hadis yang namanya Sahih Muslim. Panjang ada tu yang saya baca sebahagian dari aja. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Jadi maknanya bagi orang lelaki mesti sembahyang berjamaah, fardu kifayah. Di samping fadilat itu, kalau dia sengaja tak siap nak sembahyang berjamaah, dia dikira sembahyangnya sesat, tak ada pahala. Cuma dia tidak berdosa kerana meninggalkan sembahyang itu je. Alright. Bulan sudah kita sudah bicara tentang ilmu. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, kata Nabi. Menuntut ilmu itu diwajibkan, difardukan ke atas setiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Jadi wajib. Siapa tahu ada mengaji malam ni saja tak siap, saja ketik dengan ustaz, tak nak dengar, dia ada berdosa tu. Kerana dia wajib menuntut ilmu. Cuma tidak wajib menuntut ilmu pada seorang-seorang tuan guru. Tak ada. Bukan wajib menuntut ilmu pada saya dah. Tapi kalau ada tuan guru lain, dia menuntut ilmu tempat lain, tak apa, boleh. Tapi kalau tak ada, dia kawasan ni saya seorang yang ngajar malam ni umpamanya, dia saja-saja tak siap. Walaupun boleh datang, walaupun dekat dengan masjid, tapi saja tak siap nak datang. Dia berdosa lagi. Kerana wajib sepertinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Jadi mesti menuntut ilmu. Kecuali ilmu itu ada ramai guru yang ngajar itu. Itu tak apa. Dia boleh pilih mana. Nak pergi sini boleh, nak pergi sini boleh, nak pergi kemari, nak pergi ke masjid pun boleh, nak pergi ke surau pun boleh. Asal ada majlis ilmu. Itu tak apa. Tapi kalau tak ada, hanya di sini saja ada majlis ilmu, lain tempat tak ada, berdosa kalau dia tak saja-saja tak datang. Kecuali dia ada uzur, tu lain tidak ada berdosa. Kerana hukumnya wajib, fardhu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Apa ilmu yang nak dituntut? 3. Yang pertama tauhid. Ini dah kita baca dah bulan surah ni. Yang pertama ilmu tauhid, mengenal Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang harus. Kena tahu tu. Juga sifat Rasul yang wajib, sifat Rasul yang mustahil dan sifat Rasul yang harus. Itu kena tahu tu. Ilmu tauhid. Yang kedua fiqh. Fiqh ni ilmu tanggungjawab kita. Ilmu perbuatan yang perlu kita laksanakan dalam hidup ini. Dia meliputi 5 hukum, iaitu wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu ilmu fiqh. Meliputi bab-bab tanggungjawab kita terhadap Allah SWT. Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Itu ilmu fiqh namanya. Yang ketiga yang wajib kita pelajari ialah tasawuf, ilmu hati. Ilmu batin, mengenal hati kita ni, mengenal sifat-sifat yang terpuji, mengenal sifat-sifat yang dikeji, mengenal hawa nafsu, mengenal perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Ibadah tak ada batal, tapi pahalanya tak dapat pahala. Kena belajar ilmu tasawuf tu. Kalau dia sembahyang tu sah, tapi tak dapat pahala. Kenapa? Dia ada riak ke umpamanya, dapat dosa pula tu. Itu ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini dah saya terangkan belum sudah, mesti kita laksanakan serentak. Faham serentak? At the same time, simultaneously, kata orang putih. Mesti nak kita amalkan tu. Tauhid, fiqh, tasawuf nak diamalkan serentak. Jangan diasing-asingkan. Cuma mempelajarinya boleh kita asing-asingkan.
Malam ni kita ngaji tauhid. Malam esok ngaji fiqh. Malam lusa ngaji tasawuf. Malam tulat ngaji tauhid balik. Itu tak apa. Ya? Tapi nak amalkan mesti ada tiga-tiga. Kita semayang tadi mesti ada tauhid. Mesti ada tauhid. Kena kenal Allah, kena kenal siapa Allah yang sebenarnya, sifat-sifat Allah tu kena tahu. Kemudian fiqh nak betul, bacaannya nak betul, gerak-gerinya nak betul. Ya? Apa saja yang dibuat itu fiqhnya mesti betul. Sahnya nak betul. Kemudian mesti ada tasawuf juga dalam semayang. Dia semayang semata-mata kerana Allah. Itu tasawufnya. Jangan ada nak nunjuk-nunjuk pada orang, yang ada unjuk, yang ada riak, yang ada takabur dan sebagainya. Bila ada tiga-tiga itu, baru diterima Allah ibadahnya, baru sah. Tapi mempelajarinya tak apa. Malam ni kita belajar tauhid. Macam masjid ni, dulu kita dah belajar tauhid dah. Bertamat pun kita tauhid kita belajar dulu. Risalah tauhid tu. Saya teringat ni. Tamat dah. Risalah tauhid di tangan saya. Kemudian ini kita dah ngaji ni dulu tau. Dah tamat kitab risalah tauhid tu, ngaji dia tu sedikit. Tapi tak habis. Kerana ada sesuatu kes yang tak payah cerita ya. Sekat jalan je. Ini sambung balik. Itu fiqhnya. Tasawuf pun ada. Jadi tiga-tiga tu mesti ada. Tauhid nak ada, fiqh nak ada, tasawuf pun nak ada. Baru dia diterima Allah ibadah kita. Ya? Baru sah semayang kita. Baru sah puasa kita. Baru sah apa saja jual beli kita dan sebagainya, nikah dan sebagainya. Dia mesti ada tiga-tiga tu. Kalau tidak, tak terima Tuhan. Alright, untuk malam ni kita sambung lagi. Muka surat 7. Siapa ada kitab, buka muka surat 7. Bawah sekali. Sambung ni sambung dari apa yang telah kita baca ke bulan-bulan sudah. Dan kata Said Abdul Qadir Al-Idrus. Ya. Pendek je ni. Apa kata Said Abdul Qadir Al-Idrus? Di dalam kitabnya yang bernama Ad-Darus Samin. Nama kitabnya Ad-Darus Samin. Wa li tahsili hadzal qadri yakfil amalu بكتاب منهاج العابدين وتفصيل هذا العلم ليس من فرض العين. Artinya dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini macam ni, yakni qadar fardhu ain ni memadalah ia dengan mengamalkan barang yang dalam kitab yang bernama Minhajul Abidin. Itu kita tasawuf tu. Minhajul Abidin. Ya. Dia ada 7 perkara yang mesti kita atasi, mesti kita lepasi. Dia dipanggil dengan gunung 7. Mula-mula mesti ada lepasi bab ilmu. Kemudian bab taubat. Ya, kemudian apa lagi? Ada dipanggil awarid. Awaba'is dan sebagainya. Ada 7 perkara yang kita atasi. Dia ada dalam kitab Minhajul Abidin. Ya. Kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Atas daripada kitab ini, kitab Minhajul Abidin lah. Kitab ini ada bab tasawufnya, di ujung ni ada bab tasawufnya, tapi lebih jelas lagi Minhajul Abidin itu lebih detail lagi ya. Bagi Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan mengenal perceraian. Perceraian tu beza-beza antara satu sama lain. Perceraian ilmu batin bukannya qadar fardhu ain. Dalam ilmu tasawuf tu bukan fardhu ain, tu fardhu kifayah. Alright. Untuk malam ini kita sambung lagi. Dah betul iaitu bab menyatakan ilmu yang memberi manfaat. Ini tajuk baru ni. Tadi penghujung aja penghujung bulan sudah. Tak sempat nak habis. Kerana ikut SOP. Tahu SOP? Sup apa? Sup ayam. Sup kambing. Apa SOP? Standard Operation Procedure. Bila cukup waktu berhenti. Kerana dah cukup waktu berhenti dulu. Ini sambungnya. Untuk malam ini, faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Faslun, fasal.
perkara. Ini satu perkara, ini satu fasal. Fi, pada menyatakan fadilah. Fadilah itu keutamaan, faedah, mengapa? Keuntungan. Al-ilmi, ilmu. An-nafi', ilmu yang memberi manfaat. Apa untungnya kita ngaji ilmu yang memberi manfaat? Ilmu ni ada 3 jenis, tuan-tuan. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, ilmu yang memberi mudarat. Apa memberi mudarat? Ilmu yang berdosa lah. Ilmu sihir berdosa. Ilmu main teruk dosa, ilmu minum arak dosa, ilmu menari dosa, ilmu joget dosa. Itu ilmu yang memberi mudarat. Bila berdosa mudarat tu masuk neraka. Yang ketiga, ilmu yang sia-sia. Berpahala pedak, berdosa pedak. Ya, sia-sia, buang masa aja. Dia menuntut ilmu tapi buang masa. Contoh, ilmu main dam. Tahu main dam? Dia tak tahu main dam ke? Buang masa aja. Siapa gemar main dam, dia gemar menghina Pak Haji je tau. Ya kedah ni. Kalau belum naik haji macam mana makannya? Satu ke depan je. Belakang tak boleh. Bila udah naik haji macam ke depan makan, belakang makan, kiri makan, lompat-lompat makan, semua makan lagi. Tamak benar Pak Haji tu. Jadi siapa gemar main dam, dia menghina Pak Haji je. Tapi tak berdosa. Semua masa ya. Kalau main chess tak apa. Kalau pandai betul main chess sampai jadi grandmaster, boleh jadi jutawan tau. Ini main dam, apa dia kemahirannya main dam? Saya pun pandai main dam, tapi tak lawan dia. Tapi tak ada apa gunanya. Itu ilmu yang sia-sia ya. Buang masa tu, sia-sia tu. Tapi tidaklah berdosa main dam tu. Cuma kalau sampai tak semayang berdosa lah, itu lain isunya ya. Itu 3 jenis ilmu. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, ilmu yang memberi mudarat. Yang ketiga, ilmu yang sia-sia. Kita nak belajar ni ilmu apa? Ilmu yang memberi manfaat. Baca senang. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu amat banyak. Banyak benar kelebihannya. Faedahnya banyak benar. Ya. Amat banyak. Iaitu amat banyak yang tersebut dalam Quran. Dalam Quran banyak. Dan juga hadis Nabi SAW. Banyaknya. Ya. Tapi digaris oleh Imam Ghazali itu ada beberapa, ada 6 ya faedahnya. Itu dikonsiskan, dipendekkan atau diambil intisari saja. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Taala, kerana ini perintah Allah ya. Apa kata Allah? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazi, diangkat Allah Ta'ala bagi mereka-mereka allazina ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, yang beriman di kalangan kamu. Allah naikkan pangkat, Allah tinggikan derajat, Allah muliakan mereka. Wallazina utul ilma darajat, dan mereka-mereka yang ada ilmu dengan beberapa darjat. Jadi orang ada ilmu itu lebih mulia di sisi Allah. Darjatnya lebih tinggi daripada orang yang tak ada ilmu. Dengan berapa darjat? Berapa darjat? Kata di Ibn Abbas sampai 700 kali ganda tau. 700 ganda darjatnya tau. Nanti kita baca insya-Allah ya. Angkatnya lebih. Artinya cakap Melayunya, artinya mengangkatkan Allah Taala akan mereka yang percaya, yang beriman itu percaya, yang percaya dengan Allah. Allah Ta'ala daripada kamu. Itu kalimin itu kamu ya, bukan kami tau. Kamu. Dan mereka yang diberi akan ilmu akan beberapa darjat yang tinggi ya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dikenali dengan nama Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas tapi lebih dikenali dengan nama Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua mereka. Siapa kedua?
Abdullah dan juga ayahnya Abbas. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-dua mereka ni ya. Apa kata dia? Kata dia Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bis bukan. Bisa mi'atin darajan. Artinya 700 darajatan ma bainad darajataini masirata khamsami'ati am. Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat. Ulama itu ada pangkat ya, dia muliakan sebab kalau boleh jadi ulama ya. Sebab kata Nabi, kun aliman, jadi kamu orang yang mengajar. Ya, tapi bukan semua orang boleh mengajar. Kalau tak boleh mengajar, au muta'alliman, atau belajar. Jadi kamu orang yang belajar. Ya, belajar lain, mengajar lain. Ya, jadi orang yang belajar. Orang belajar tu mesti ada ciri-ciri orang belajar. Yang pertama nak ada kitab. Tak ada kitab, nota. Tak ada nota, ada rekod, ada handphone, rekod dan sebagainya. Itu orang belajar. Ya, atau mustami'an, atau jadi orang yang mendengar. Ngajar pun tidak, belajar pun tidak, dengar je, duduk dengar. Macam tu ada. Yang tak ada kitab tu dengar je. Ya. Kalau tak ada kitab, balik apa nak rujuk kan? Tanya dia orang rumah apa dia ajar ustaz tu, entah mana ke tahu ni. Tak ada pun ada anu ni. Jadi kalau nak belajar mesti ada rujukan. Minta maaf dia bukan ngatir ni nantang, nyebut dia. Itu orang belajar. Tak nak jadi orang belajar, jadi orang mendengar. Macam tuan-tuan dan puan yang tak ada kitab pun dengar je. Tak apa, masih bagus lagi. Hadir aja tuan-tuan dan puan dalam majlis ilmu tu lebih baik daripada duduk di kedai kopi. Dengar fizikal tu. Kerana dia berada dalam majlis ilmu tu dikira dalam perjuangan di jalan Allah. Bagus tu, dengar tu, bagus gitu. Yang tak bagus apa? Yang keempat. Wala takur rabi'an, jangan kamu jadi orang yang keempat. Ngajar tak ndak, belajar tak siap, dengar pun tak siap. Mayang-mayang tak balik, tak nak dengar. Itu jangan jadi orang keempat. Fatahulah, maka binasalah kamu kalau jadi orang yang keempat. Itu dalam satu hadis Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan. Jangan kamu jadi yang kelima. Jadi kalau boleh kita ni biar jadi salah satu daripada 4 tadi ya. Jangan jadi orang kelima. Itu fadilat untuk ilmu ya. Itu kata apa? Sampai 700 darjat ya. Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin, orang-orang beriman saja. Dengan 700 itu 100 tu ra bukan dal lah. Tengok aja tu. Dal alif tasin. Kalau baca di atas tu bukannya. Ra tu ra alif tasin. Bukan ratas ya, ratus. 700 pangkat. Yang di antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Itu aja ratus medal dia salahnya. 500 tahun. Antara satu pangkat dan satu pangkat itu 500 tahun pulang perjalanan. Kalau 700 tiga banyak ya. Antara satu pangkat sampai 700 pangkat. Dalam askar ada ke sampai 700 pangkat? Tuan-tuan, ada ke? Private, lance corporal, sarjan major, lagi apa? Warrant officer, betul? Lieutenant, second lieutenant, ada 700. Habis 20 pun tinggi, dah banyak benar sampai ke general ya. Daripada private sampai ke general. Berapa pangkatnya? Saya pun tak kira lagi. Ceklah tuan-tuan ya. Ini 700, sikit ke banyak. Bezanya antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Ya. Ndak ke tak nak jadi orang yang ada ilmu ni. One more time, ndak ke tak nak jadi orang yang berilmu. Nak hidup sebagai ulama. Nak ke tak nak jadi ulama? Minta selalu Allahumma akhina bi hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama dan jadi ulama. Ngaji tak siwa dapat ke? Tuan-tuan, dapat ke? Nak jadi ulama kena berusaha lah, sungguh-sungguh.
Bukan boleh dapat automatik je, terus jadi ulama je, pakai serban, pakai jubah dah jadi ulama. Tak maunya. Kena mengaji betul-betul. Belajar betul-betul. Itu pun bukan itu dapat ulama lagi. Masih lagi belum tahap ulama lagi tapi kena usaha dulu. Jadi pahala ataupun darjat orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu tu 700 kali ganda. Dan antara tiap-tiap dua pangkat tu 500 tahun perjalanan. Kemudian firman Allah lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Innama sesungguhnya yakhsyallah yang takutkan Allah min ibadihil ulama, daripada hamba-hamba yang alim. Baru ditahukan Allah, baru ditakut. Bila dikenal Allah baru ada rasa takut. Bila dikenal Allah baru ada rasa cinta. Bila kenal Allah baru ada hormat dengan Allah Taala. Nak kenal tu nak belajar tauhid lah. Kena belajar sifat Allah ni, yang wajib macam mana, yang mustahil macam mana, yang harus macam mana. Bila dia kenal betul dengan Allah, barulah dia ada rasa takut. Baru ada rasa rasa hormat. Baru dia rasa respect Allah Taala. Baru dia ada rasa nak menyembahnya. Itu namanya tajalli. Namanya tajalli, terasa Allah tu maha sempurna, terasa Allah tu maha hebat, terasa Allah tu maha mendengar, terasa Allah tu maha melihat, terasa Allah tu maha mengetahui. Semua tahu. Kena belajar lah. Tuan-tuan sini dah tamat dah. Tapi masih saya ngaji, tak nampak punya mana selalu yang setiap bulan ngaji tu, tak nampak pun. Dulu ada Allah yarham Khalid itu, Haji Khalid yang ngaji masa itu. Masa saya ngaji sini tu. Tamat kitab namanya Risalah At-Tauhid. Risalah At-Tauhid. Siapa nak ngaji Risalah At-Tauhid, tengok dalam Facebook ada. Saya dalam bulan PKP ni tamat Risalah At-Tauhid tau. Daripada muka surat 1 sampai muka surat akhir. Tamat. Dia ada 48 siri. 48 siri. Siri 1, siri 2 sampai siri 48. Tamat daripada mula sampai habis. Siapa nak tengok dalam Facebook ada. Tapi kena buka lah. Jadi friend dulu. Buka lah. Siri 1, siri 2 sampai. Kalau ngaji tiap bulan sekali, sebulan sekali, 4 tahun baru habis. Ini sebulan je. PKP tu. Daripada bulan 3 tu, agaknya bulan 5 dah habis. Dah selesai. Itu Risalah Tauhid. Baik. Artinya hanya senya yang takut akan Allah. Tengok lagi takut tu, tak ada kata salah baca lain dari mana. Yang takut akan Allah itu daripada hamba-Nya itu iaitu ulama. Dan setengah daripada beberapa hadis itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan dihina ulama. Siapa menghina ulama artinya dia menghina pewaris Nabi. Menghina pewaris Nabi macam menghina Nabi lah. Pewaris Nabi. Jadi jangan dihina-hina ulama. Hari ni ramai ada orang menghina ulama. Ada. Sampai tak ada keluar Tuan Guru tak sebut. Sebutnya lebat. Lebat ni. Ada. Dia minta ada Facebook ke mana? Tadi komputer kan? Dia keluarnya lebat ni, tak nak sebut nama ni. Seolah-olah dia lebih pandai daripada ulama yang sebut tu. Seolah-olah dia tu lebih hebat daripada Nabi Musa. Dan seolah-olah ulama tu lebih hebat, lebih teruk daripada Firaun. Menghina ulama. Kerana ulama tu pewaris Nabi tau. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tapi ada orang menghina ulama. Saya apa ada hina dia dalam Facebook. Tu dia nama apa? Al-ulama'u warasatul envelope. Tu dia tahu. Faham tu maksudnya? Ulama itu mewarisi envelope punya. Ada tu dalam Facebook. Ada orang tapi dia nama samaran kan, bukan nama dia betul. Kita tak tahu siapa orangnya. Ada dalam Facebook saya. Saya balas balik. Mikir ni jealous ke? Tak ada jawab balik. Kalau jawab tahu dia jawab balik ya. Jadi jangan sekali-kali menghina ulama. Tak setuju lain pasal. Tak nak ikut lain pasal. Tapi jangan sampai menghina. Bandingkan ilmu yang ada pada kita dengan ilmu ulama.
Ya, serupa kan? Serupa ke ilmu tuan-tuan, ilmu saya dengan ilmu para ulama? Tak sama, jauh bezanya. Kadang-kadang ilmu kita ni baca Quran tak erti. Menghina ulama jadinya. Kadang baca yang panjang dipendek, yang pendek dipanjangnya, yang patut dengung tak dengungnya, patut tak dengung-dengungnya. Jadi boleh menghina ulama. Jangan jadi orang itu ya. Bermula segala ulama iaitu mempusakai mereka itu akan anbiya. Anbiya itu artinya nabi-nabi. Kalau seorang dipanggil nabi, kalau ramai anbiya plural. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasil mu'minun al-alimul ladzina inijtija ilaihi nafa'a wa inistaghna anhu aghna binafsah. Aghna nafsah, bukan bi, tak ada bi ya. Artinya bermula yang terlebih afdal. Afdal itu utama, yang terlebih bagus, lebih afdal daripada manusia. Manusia banyak tu, siapa yang paling baik? Siapa yang paling bagus? Ya, biar ramai manusia tu. Malaysia ada 30 juta manusia. Siapa yang lebih baik di antara 30 juta tu? Iaitu lebih afdal, iaitu mukmin. Mula-mula beriman dulu. Mukmin ya, iaitu mukmin yang alim. Itu bukan ilmu tu, sebenarnya alim, ain alif lam mim, salah aja tu ya. Mukmin yang alim, mukmin yang ada ilmu. Itu yang lebih afdal, lebih utama, lebih bagus, lebih tinggi pangkatnya. Dia mula-mula nak beriman, kalau tak beriman tak betul, lantaklah dia profesor ke apa ke, tak tinggi darjatnya di sisi Allah lah. Ini kita cerita ni di sisi apa? Di sisi Allah. Dia nak alim, ada ilmu, semua dia tahu. Itu yang paling tinggi darjatnya. Dikehendaki dengan orang kepadanya. Orang alim ni diperlukan oleh manusia. Orang tak kepada orang alim. Kalau nak jadi imam, pilih orang jahil ke nak pilih orang alim? Nak pilih orang alim lah. Sekurang-kurangnya dia bacaannya betul, tajwidnya betul, gerak-gerinya tidak membatalkan sembahyang. Dia nak tahu mana yang batal sembahyang, mana yang tak batal sembahyang. Kerana sembahyang ni bukan saja buat Allah, kalau itu je kena belajar ya. Rukunnya ada 3. Yang pertama rukun qauli, 5 tu kena sebut betul-betul. Yang kedua namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketiga namanya rukun qalbi. Ketiga-tiga tu kena buat betul. Rukun qauli ada 5. Rukun qauli ada 5, iaitu apa? Takbiratul ihram, lagi Fatihah, lagi sudah lupa ya. Lagi apa? Rukun qauli tu. Yang ketiga tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca selawat akan Nabi. Yang kelima membaca salam. Kena betul-betul. Takbiratul ihram tu kena betul-betul. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Bila sebab itu ya. Jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Ada Allahu akbar. Semua tak betul lagi tu. Ini sudah banyak diulas oleh apa? Diulas oleh Tuan Guru Idris kita depan kita ni ya. Dia dah ngajar Muniatul Musalli. Bab rukun qauli ni adalah jangan apa itu, kena baca betul-betul. Rukun qauli, rukun fi'li apa? Perbuatan. Rukun perbuatan ada 7. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Yang ketujuh tertib ya. Itu 7 rukun fi'li. Rukun qalbi satu je, iaitu niat. Jadi 7 5 1 berapa? Ini bukan nombor ekor ni. 7 5 1 berapa? 13. 7 rukun fi'li, 5 rukun qauli, 1 rukun qalbi. Jadi 7 5 1 13. Itu rukun ya. Sekarang kita katakan 17. Mana 17? Ada 4 rukun tu mesti disertai dengan tamakninah. Ya, ada 4 rukun tu mesti ada tamakninah. Apa tu tamakninah? Berhenti semua anggota. Badan-badan berhenti, ya. Semua anggota tu berhenti terus. Ya. Iaitu apa? Yang pertama i'tidal.
Yang kedua rukuk. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk antara dua sujud. Itu kata 17. Empat tempat tu mesti ada tomak nina. Kena belajar yang tu. Nanti kita belajar tu insya-Allah akan datang. Dah habis tauhid esok, kita akan belajar bab semayang. Sebelum belajar semayang kena belajar taharah dulu. Panjang ceritanya, tak tahu dah dan tamat tidak. Agak-agak siapa dulu tamat? Kitab dulu tamat ke tok gurunya. Tok guru ni 78 tahun tau. Saya ngajar kitab ni satu tempat tu 14 tahun baru tamat. Sebulan sekali 14 tahun. Agak-agak dan ke? Dan kita ngaji 14 tahun lagi. Entahlah. Sekarang dah 78 kalau 14 tahun berapa? 92. Entahlah, ada ke tak ya? Udah dah mendengar tak ada itu ni. Jadi itu rukun dia. Kena belajar ni. Nak semayang kena belajar semayang. Nak puasa kena belajar bab puasa. Nak kahwin kena belajar bab kahwin. Nak menyaga kena belajar bab menyaga. Semua kena dengan ilmu. Kena belajar. Jadi ya. Jadi bermula yang afdal tadi manusia daripada sekarang orang mukmin yang alim, yang afdal dikehendaki orang yang kepadanya. Orang alim tu dikehendaki orang. Nak jadi imam, nak panggil orang yang tahu membacanya. Kalau ada orang meninggal dunia nak jadi nak sembahyang jenazah, nak ada orang yang alim juga. Baru dia boleh sembahyang jenazah dan sebagainya. Jadi dia mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang alim tu dia memberi manfaat kepada manusia lain. Dan katanya dia dikehendaki oleh orang. Nescaya memberi manfaat ia akan dia. Dan jikalau dikayakan daripadanya, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Artinya dia lebih kaya daripada orang, dia tak perlu kepada orang lain. Orang lain tu memerlukan dia, dia tak perlu kepada orang lain. Yani jikalau orang yang terkaya daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Artinya terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah. Pangkat nubuah itu apa? Pangkat kenabian. Itu nubuah ya, pangkat kenabian. Siapa nak sampai kepada pangkat kenabian, nak jadi nabi tak boleh dah. Kalau nabi orang-orang tertentu dipilih oleh Allah Taala saja. Kita tak ada, janganlah bercita-cita nak jadi nabi pula. Jadi tak boleh, tapi darjat sama dengan darjat nabi. Sampai dekat-dekat dengan darjat nabi. Nak jadi nabi dah tak ada. Kerana nabi yang terakhir siapa? Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu kan bulan depan datang seorang daripada kampung tu, teman malam nanti jadi nabi, apa buat? Teman malam dilantik di Tuhan jadi nabi, apa buat? Ambil penyapu, halak balik. Kerana nabi yang akhir hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi nabi selepas Muhammad ya. Ada orang mengaku jadi nabi selepas Muhammad? Ada ke tak ada orang mengaku jadi nabi selepas Muhammad? Ada. Dia antaranya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku jadi nabi. Dia mengasalkan satu gerakan namanya Qadiani. Qadiani itu ramai pengikutnya, berjuta-juta. Di India tu ramai Qadiani. Di Malaysia pun ada. Bla batu kes tu banyak Qadiani tau. Dia mengatakan dia itu nabi selepas Muhammad berdasarkan ayat Quran surah Shaf. Ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terimalah berita gembira bahawa selepas ini ada seorang nabi yang akan muncul namanya Ahmad. Aku dah tahu katanya. Kerana nama dia Mirza Ghulam Ahmad. Padahal Ahmad tu dia refer kepada siapa? Refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad tu namanya Muhammad, gelarannya Ahmad pada ya. Tapi ada orang mengaku tu. Ramai apa mengikut itu? Tak usah akan jadi nabi, jadi Tuhan pun ada orang mengaku, ada dah. Ada dah orang mengaku jadi Tuhan? Ada. Di antara orang Singapura namanya Harun. Digelarnya disebut namanya Tuhan Harun. Bini ada 10 tau. Tuhan Harun tu. Tuhan ada bini. 10 bininya. Berdasarkan ayat Quran. Dia pandai baca Quran. Apa katanya? Allah kata, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Itu dalil dia. Apa dia cakap Melayunya? Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. 2 lagi, 3 lagi, 4. Sekiranya kamu tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu. Tengok, aku betul lah tu.
Mula-mula 2. Lepas tu 3. 2 campur 3 berapa? Ya Allah, tidak ngaji matematik tu. 2 campur 3 berapa? 5. Lepas tu 4. 5 campur 4 berapa? 9. Kalau tak boleh ada, maka cukuplah 1. 9 campur 1, 10. Itu 10 bini ya. Kadang-kadang satu tak kata dah mati je. Allah Allah. Tuhan boleh mati. Lagi ada tak orang mengaku jadi Tuhan? Jadi Tuhan langit ada tak? Sabar. Ayah Pen jadi Tuhan langit. Sudah mati juga. Mula-mula lumpuh. Tuhan pula lumpuh. Bila mati. Bila dah mati dah. Itu dia. Tak usah jadi Nabi, jadi Tuhan pada orang-orang mengaku. Jadi jangan begitu. Alright. Jadi orang yang ada ilmu tu, kalau orang lain berkehendakkan dia tidak berkehendak kepada orang lain. Dia terkaya untuk diri dia sendiri. Dan sabda Nabi SAW, apa yang cakapnya? Hampir manusia daripada pangkat nubuah, yang hampir dengan pangkat nubuah tu, pangkat kenabian tu, iaitu ahli ilmu. Dan sabda Nabi SAW, yashfa'u yaumal qiyamati salasa, al-anbiya'u, summal ulama'u, summa syuhada'u. Artinya di akhirat nanti yang boleh memberi syafaat. Tahu apa syafaat? Apa syafaat? Bantuan. Yang boleh memberi bantuan ada 3 golongan saja. Kata Nabi ni, 3 golongan saja yang boleh bagi bantuan syafaat. Yang pertama apa? Al-anbiya. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada 3 golongan yang boleh memberi syafaat. Yang pertama al-anbiya'u, golongan nabi-nabi. Bolehlah Nabi Muhammad boleh, nabi-nabi lain pun boleh. Memberi syafaat. Summal ulama, lepas nabi di bawah nabi itu ulama dulu. Ulama boleh bagi apa? Boleh bagi bantuan. Boleh bagi pertolongan, boleh bagi syafaat. Dia boleh recommend dengan Allah, tolonglah ya Allah, ini kawan saya ni sama kami di Sungai Lesung tu. Boleh. Mudah-mudahan Allah terima. Dia ulama, cara dia ulama lah. Kalau macam Quran minta tahu tu nak jadi ulama. Yang panjang dipendek, yang pendek dipanjangnya, dengung tak langgar aja. Macam nak jadi ulama. Jadi ulama dulu. Kemudian baru syuhada. Syuhada tu apa? Orang-orang yang mati syahid. Boleh bagi syafaat ya, orang-orang yang mati syahid. Seperti apa? Sayyidina Hamzah. Seperti Yasir, seperti Sayyidina Ja'far. Itu orang-orang yang mati syahid ya. Itu 3 golongan. Se-nya itu sinta tu kan sat ya. Se-nya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu iaitu anbiya, nabi-nabi. Kemudian maka ulama, lepas nabi ulama-ulama. Yang kemudian maka syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca faslun fi fadilatil talabil ilmin nafi'. Apa yang dikatakan ilmu yang memberi manfaat. Itu akan datang bulan depan ya, bulan 12 insya-Allah. Alright. Habis untuk malam ini. Ada bangkangan? Tak ada bangkangan. Alhamdulillah. Ada soalan? Tak ada soalan juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di masjid Sungai Lesung. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Suara kuat bukan mungkin ya. Suara kuat ni supaya tak ada ngantuk. Saya ngajar memang suara kopi ni lah. Bukan tak nak dengar saya ngajar ya. Memang suara kuat. Kalau tidak, boleh lah ngangguk di depan ustaz. Setuju je cakap ustaz tu. Malam ni alhamdulillah. Tak ada nampaknya. Ada tak? Nampak? Tak ada. Yang nyandur pun tak ngangguk. Lebih-lebih yang depan-depan lagi tak boleh ngangguk ya. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal